Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tab alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, semua boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 60. Buku teks bahasa Melayu muka surat 60. Hari ini kita akan belajar tentang kata hubung. Tahun lepas awak dah belajar kata hubung. Muka surat 60. Okey, siapa yang tak ada buku teks, tak apa, boleh tengok kat depan ni, Muallim tunjukkan. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak supaya kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak tak akan dengar suara Muallim. Jadi siapa yang tak ada buku teks boleh tengok kat depan. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, hari ini kita belajar tentang kata hubung. Apa yang dimasukkan dengan kata hubung? Okey, cuba tengok dekat Munshi Cilik. Ni dia bagi dalam buku awak ni. Munshi Cilik. Okey, tengok Munshi Cilik. Apa itu Munshi? Ya, apa dia cuba sampaikan? Nampak tak sini? Okey, kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua ayat atau lebih. Kata hubung ni maksud dia kata yang kita gunakan untuk kita menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat. Kita masukkan kata hubung untuk gabungkan dua ayat tu menjadi satu ayat saja. Antara contoh kata hubung kita ada atau, supaya, sewaktu, ketika, untuk, kerana. Ini satu contoh kata hubung. Kata hubung tu ada banyak jenis, ada banyak semua. Okey, kita tengok Muallim tunjukkan dulu dekat awak video tentang kata hubung. Kata hubung ni ada 3 jenis. Okey, boleh nampak tak video kat depan ni? Boleh. Okey, kata hubung. Apa itu kata hubung? Okey, kata hubung ialah kata penyambung yang menghubungkan, ada 3 jenis kata hubung, iaitu menghubungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, ayat dengan ayat. Bahasa mudah dia, macam boleh bagi tahu tadi, kata hubung ni kita gunakan untuk gabungkan dua ayat menjadi satu ayat. Okey, ingat kata hubung ni dia ada 3 jenis. Ini antara contoh kata hubung. Ni contoh kata hubung. Kita ada dan, ada atau, tetapi, ketika, sementara, yang, walaupun, namun. Ini contoh kata hubung. Kata hubung ni dia ada banyak jenis lagi. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kata hubung ada 3 jenis. Yang pertama kata hubung gabungan. Yang kedua kata hubung pancangan. Dan yang ketiga kata hubung berpasangan. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Kata hubung gabungan. Kita gunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih.
Okey, ini dan atau tetapi manakala ini ialah kata hubung. Ada dan atau tetapi manakala dan sambil. Okey, kalau dan kita gunakan untuk menggabungkan subjek dan predikat yang sama. Bahasa mudah dia, siapa yang conteng tu jangan conteng. Siapa yang conteng jangan conteng. Awak tak nak belajar jangan masuk kelas. Jangan kacau nak belajar. Okey, kata hubung dan. Kata hubung dan kita gunakan untuk menggabungkan benda yang sama. Contoh dia, Ahmad dan Karim memancing di tasik itu. Ahmad sedang memancing di tasik itu. Karim pun memancing di tasik itu. Okey, dia benda yang sama sahaja. Jadi kita gabungkan ayat tadi dengan menggunakan kata hubung dan. Ingat, kata hubung dan ni untuk benda yang sama. Ahmad dan Karim. Mereka berdua memancing di tasik itu. Itu kalau dan. Okey, yang kedua atau. Atau ni kata hubung atau bila merujuk pilihan. Sama ada, maksudnya dia ada pilihan. Awak nak yang ni ke, nak yang tu. Ada dua pilihan. Contoh ayat dia, kamu hendak makan nasi atau roti. Tengok, dia pilihan. Yang pertama nasi, yang kedua roti. Ada dua pilihan. Jadi bila ada dua pilihan je, kita gunakan atau. Ayat dia, kamu hendak makan nasi atau roti. Ada dua pilihan. Apa Ustaz? Ya. Apa saya ada conteng tadi? Sekejap. Siapa yang conteng ni? Tengok tu. Siapa iPad ni? Awak conteng sekali lagi, mu ada remove awak daripada meeting ni. Awak tak nak belajar, jangan kacau kawan-kawan nak belajar. Orang lain nak belajar, awak conteng, orang tak nampak. Waalaikumsalam. Jangan conteng. Okey, yang ketiga, tetapi. Kata hubung tetapi. Kata hubung tetapi ni merujuk dua pernyataan yang bertentangan sifatnya. Sifat dia tu berlawanan. Contoh dia, baik. Berlawan baik, jahat. Rajin. Tak nampak? Semua nampak tak kat depan ni? Nampak. Nampak je. Nampak. Siapa tak nampak tu? Isha Sofia tak nampak? Nampak. Lagging. Okey, kalau tetapi untuk benda yang sifat dia bertentangan. Maksudnya benda yang berlawanan untuk sifat. Contoh dia, sifat dia rendah, tinggi. Sifat berlawanan. Dia rendah tetapi adiknya tinggi. Bertentangan sifat kalau kata hubung tetapi. Okey, kalau manakala pula dia sama bertentangan tapi untuk perkara. Kalau tetapi untuk sifat, sifat yang ada pada manusia, baik ke, jahat ke, rajin ke, malas ke. Tapi kalau manakala untuk perkara, bukan sifat. Contoh dia, Abu memilih bola berwarna kuning, manakala adiknya memilih bola berwarna biru. Okey, bola ni perkara, dia bukan sifat. Abu, dia pilih bola warna kuning, manakala adiknya bola warna biru. Itu untuk benda yang bertentangan. Okey, kalau sambil, kata hubung sambil untuk menunjukkan dua kerja yang dibuat serentak. Bahasa mudah dia, dia sedang buat dua kerja dalam satu masa. Contoh dia, bapa mendengar radio sambil membaca surat khabar. Sambil ni untuk dua kerja yang dibuat serentak dalam satu masa. Contoh ayat kat sini, bapa mendengar radio sambil membaca surat khabar. Dia buat dua kerja. Kerja yang pertama dia dengar radio, kerja yang kedua dia membaca surat khabar. Okey, setakat ni semua jelas tak?
Dah saya ada siapa ada soalan? Jelas. Jelas Okey, kita tengok pula kata hubung yang kedua. Kata hubung pancangan. Menghubungkan klausa-klausa tak setara. Okey, kata hubung pancangan. Yang. Kalau kata hubung yang untuk merujuk sesuatu pernyataan yang saling berkait. Benda yang berkait rapat, kita gunakan yang. Contoh ayat. Dia memakai baju yang berwarna merah. Berkait tu apa? Berkait tu apa? Berkait ni maksud dia bersama. Dia berkait rapat. Benda yang berkait rapat. Contoh dia. Dia memakai baju dan baju dia berwarna merah. Dia berkait rapat. Dia berhubung dua tu. Bukan benda yang berbeza. Dia benda yang sama. Dia memakai baju dan baju dia berwarna merah. Itu maksud dia berkait. Kata hubung yang kita gunakan untuk benda yang berkait. Dia memakai baju yang berwarna merah. Yang baju dia warna merah. Benda yang berkait. Okey, kalau kata hubung bahawa. Bahawa ni kita gunakan kata hubung bahawa ni kita gunakan untuk menjelaskan isi ataupun huraian sesuatu perkara. Contoh dia sedar bahawa dirinya bersalah. Dia terangkan keadaan diri dia. Dia sedar kenapa dia sedar? Dirinya bersalah. Itu maksud dia bahawa menjelaskan isi. Dia sedar. Apa yang dia sedar tu? Dia sedar bahawa dirinya bersalah. Okey, kalau untuk kata hubung untuk, kita gunakan untuk tujuan. Merujuk bagi sebagai supaya ataupun tujuan. Contoh dia, beliau hadir untuk menyampaikan ceramah. Untuk ni untuk kita gunakan untuk tujuan. Beliau hadir. Kenapa beliau hadir? Untuk menyampaikan ceramah. Itu tujuan dia. Okey, kalau ataupun satu lagi jika. Kalau jika itu untuk menyatakan syarat. Syarat dia contoh ayat dia. Kalau awak ada masa, datanglah ke rumah saya. Dia ajak datang ke rumah kalau. Syarat dia kalau awak ada masa kosong. Itu maksud dia kalau. Kerana. Kalau untuk kita gunakan tujuan. Beliau hadir, tujuan dia menyampaikan ceramah. Tapi kalau kerana untuk menerangkan sebab. Contoh dia, Akmal menangis. Kenapa dia menangis? Kerana kakinya sakit. Itu kerana untuk menerangkan sebab. Sebab apa Akmal menangis? Sebab kakinya sakit. Okey, setakat ni semua okey? Semua boleh faham? Boleh. Ada siapa nak tanya soalan? Boleh. Faham. Ya, okey, yang ketiga. Kata hubung yang ya. Ya Allah. Okey, kata hubung yang ketiga ni kata hubung berpasangan. Dia ada dua perkataan. Tengok, walaupun, namun. Kat titik-titik banyak ni untuk menerangkan ayat. Walaupun, namun kita gunakan untuk menimbulkan maksud yang bertentangan. Benda yang bertentangan, yang berlawanan. Contoh dia, walaupun dia buta, tapi dia tetap gigih berusaha. Tengok, walaupun dia buta, namun dia tetap gigih berusaha. Kalau semakin untuk sesuatu yang semakin bertambah. Contoh dia, Encik Ali semakin kaya, semakin pemurah. Semakin bertambah, semakin kaya Encik Ali, dia tu semakin pemurah untuk bagi sumbangan ataupun sedekah. Kalau jangankan pun merujuk perkara berurutan yang melibatkan pelaku, melibatkan manusia yang berurutan. Contoh dia, jangankan kereta, motosikal pun
dia tidak ada. Kalau entah-entah untuk benda yang tak pasti. Contoh ayat dia, cerita itu entah betul entah tidak. Entah-entah benda yang tak pasti. Kalau baik mahupun merujuk kesamaan. Maksudnya benda tu dia sama. Contoh dia, baik kakak mahupun adik. Sama-sama tidak mahu mengalah di dalam pertengkaran itu. Okey, setakat ni semua jelas tak? Jelas. Siapa nak tanya soalan? Jelas. Siapa nak tanya soalan? Boleh tak buka mikrofon masing-masing? Muallim ambil buka kamera, muallim ambil kedatangan ni. Siapa tak buka kamera, muallim tak tahu. Saya tak boleh buka kamera. Tak boleh, kenapa? Rosak. Rosak. Siapa Vivo? Ada Darwish. Siapa Vivo ni? Ada Darwish. Ada. Adam Darwish. Yang ni iPad ni siapa? Ayalah macam tu. Ryan. Okey, semua faham tak? iPad to love tu Ryan. Ada siapa nak tanya soalan? Ada. Okey, kalau tak ada soalan, mari kita cuba jawab soalan bersama-sama. Ya. Okey, nampak tak soalan kat depan ni? Nampak? Okey, mari kita jawab soalan ini dengan kata hubung yang sesuai. Okey, ayat soalan pertama. Rosli menunggang basikal dengan berhati-hati. Jalan itu sangat licin. Okey, apa jawapan sesuai? Tetapi, bahawa, supaya, kerana. Tetapi ni untuk benda yang berlawanan. Bahawa. Gunakan Supaya. Kerana. Tetapi untuk berlawanan. Kerana ni untuk sebab. Tengok dia orang. Rosli menunggang basikal dengan berhati-hati kerana sebab. Kerana jalan itu sangat licin. Jawapan dia kerana. Supaya ni tujuan, tak sesuai. Rosli menunggang basikal dengan berhati-hati supaya jalan itu sangat licin. Yang tu tak sesuai. Jawapan dia kerana. Rosli menunggang basikal dengan berhati-hati. Kenapa dia menunggang basikal dengan berhati-hati? Kerana. Sebab dia jalan sangat licin. Jadi jawapan dia kerana. Okay, yang kedua, kemalangan itu melibatkan sebuah motosikal, sebuah lori. Ini nak gunakan apa? Dan. Jawapan dia dan. Sebab benda yang sama. Kemalangan melibatkan sebuah lori dan sebuah motosikal. Jawapan dia dan. Okay, yang ketiga, Encik Mahendran berbual-bual dengan rakan sekerja menanti kedatangan ketuanya untuk bermesyuarat. Yang mana? Sementara, manakala, jika? Sementara. Pandai. Encik Mahendran berbual-bual dengan rakan sekerjanya sementara. Sementara menanti kedatangan ketuanya. Okey, yang keempat, kakinya bengkak disengat oleh seekor lebah. Nak gunakan apa? Pandai. Kerana ni kita gunakan untuk sebab.
Sebab apa kaki dia bengkak? Sebab kerana disengat oleh seekor lebah. Jadi jawapan dia kerana. Okey, nombor 5. Aiman menutup suis komputer keluar dari makmal komputer. Lalu. Pandai. Lalu ni kita gunakan untuk dua kerja yang dilakukan berturut-turut. Lalu ni untuk dua benda yang dilakukan berturut-turut. Mula-mula dia tutup komputer, lepas tu dia keluar dari makmal komputer. Jadi jawapan dia lalu. Okey, nombor 6. Kenneth membaca majalah kesukaannya mendengar radio. Sambil. Sambil. Jawapan dia sambil. Sambil ni maksud dia buat dua kerja dalam satu masa. Dia baca majalah dan dia pun dengar radio. Sambil dua kerja dalam satu masa. Okay, yang ketujuh, saya tidak akan menyertai perkemahan itu. Ibu bapa tidak memberi kebenaran. Yang ni kita nak gunakan apa? Meskipun. Jawapan dia jika. Jika untuk syarat. Saya tidak akan menyertai perkemahan itu. Syarat dia ibu bapa tidak memberi izin. Jika. Jawapan dia jika. Saya tidak akan menyertai perkemahan itu jika ibu bapa tidak memberi kebenaran. Yang soalan yang ke-8. Chin Leong mendapat 92 markah dalam peperiksaan matematik. Dia masih tidak berpuas hati. Pandai. Tetapi. Chin Leong mendapat 92 markah dalam peperiksaan matematik. Tetapi dia masih tidak berpuas hati untuk benda yang berlawanan. Okey, soalan 9. Tangan kita perlu sentiasa dicuci, tidak dijangkiti kuman. Agar. Bukan dia agar. Agar ni untuk sebab. Agar ni untuk sebab. Tangan kita perlu dicuci. Sebab apa? Tidak dijangkiti kuman. Supaya. Okey, soalan yang terakhir. Banjir gempa bumi merupakan bencana alam yang sering berlaku di sesetiap negara. Jawapan dia dan. Banjir dan gempa bumi, benda yang sama, merupakan bencana alam. Seraya tu apa? Tak pernah dengar seraya tu apa? Seraya menyeraya. Tahu seraya tu. Siapa tahu seraya tu apa? Okey, setakat ni semua jelas tak? Semua faham tak? Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada siapa nak tanya soalan? Nak faham? Faham? Okey, kalau semua dah faham, setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Nanti muallim akan bagi kerja rumah pada awak. Awak jawab dalam buku penulisan. Kerja rumah nanti muallim akan bagi tahu dalam grup WhatsApp. Kerja rumah nanti muallim akan bagi dalam grup WhatsApp ibu bapa. Nanti awak minta dengan mak ayah awak. Awak jawab, awak salin dan jawab di dalam buku penulisan. Buku awak yang merah yang besar tu. Google Form ke? Tak, dalam PDF. Awak salin je dalam buku penulisan. Boleh faham? Apa muallim? Apa dia? PDF tu apa? Dokumen. Nanti muallim akan hantar dokumen dalam grup WhatsApp. Awak ambil je kat situ. Nanti awak salin buat dalam buku penulisan. Boleh? Boleh. Okey, ada nak tanya soalan? Ya, salin dan buat. Salin je. Ya, salin dan jawab. Cari jawapan. Okay, ada yang tanya soalan sebelum kita tutup kelas? Okay, kalau tak ada soalan,
Kita tutup kelas ya. Okey, kalau tak ada, kita tutup kelas kita dengan surah Al-Ams. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, nanti kita jumpa lagi, kelas akan datang. Kerja rumah jangan lupa siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih, Sama-sama. Assalamualaikum, Mualim. Waalaikumsalam. Amani